Aku sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu dengan Aida. Pertemuan itu berlaku pada suatu petang tanpa dirancang. Ketika itu, aku seperti biasa akan pergi ke rumah kosong itu. Tujuanku hanya satu. Kalau-kalau aku bertemu seseorang untuk aku dapatkan maklumat tentang keluarga Aida. Sebenarnya, keluarga Aida telah berpindah dari situ sejak beberapa lama dahulu. Ianya berpunca apabila ayah dan ibunya meninggal dunia, sehingga memaksa mereka berhijrah ke tempat yang lain demi mencari sesuap nasi. Lama, sangat lama. Berbelas-belas tahun rumah itu dibiarkan sepi. Cuma ada sekali-sekala Aida akan datang untuk membersihkannya. Aku bernasib baik bertemu dengan dia pada kali ini. Sangat berubah wajahnya. 30 tahun. 30 tahun kami terpisah dan tiada langsung kabar berita. Mungkin pertemuan itu bagaikan rezeki buat kami kerana tali persahabatan yang terputus sekian lama itu akan terjalin kembali. Bagaimana aku mengenali Aida? Panjang kisahnya. Namun aku ringkaskan. Aku dan beberapa rakanku bekerja sebagai nelayan. Kebetulan semasa itu ada sebuah rumah kosong yang hendak disewakan. Aku dan 4 orang rakanku terus menyewa rumah itu yang kebetulannya berada di tepi rumah keluarga Aida. Pada masa yang sama, kami cuba mengenali antara satu sama lain dengan keluarga Aida. Akhirnya, kedatangan kami ke situ disambut dengan mesra oleh keluarga Aida. Mulai daripada saat itu, kami sudah mula mesra dan sudah mengenali antara satu sama lain. Barulah kami tahu, Aida mempunyai 5 beradik dan dia adalah anak sulung. Adik pertamanya bernama Lia, diikuti Fifa, Yana dan Fidaus. Adik-adiknya masih bersekolah kecuali dirinya dan Lia. Mereka sudah bekerja di salah sebuah industri di Pulau Pinang. Kebiasaannya pada hari Minggu, mereka akan pulang. Oleh kerana mereka berdua ni pandai memasak, aku dan rakan-rakan aku akan membawa balik beberapa ekor ikan yang baru saja ditangkap itu kepada Ibu Aida untuk dimasak. Selalu sahaja kami berikan ikan-ikan itu kepadanya. Nak-nak lagi semasa Aida dan Lia berada di rumah. Memang benarlah, sedap sungguh masakan mereka berdua tu. Keadaan ini membuatkan kami terbawa-bawa ke dalam mimpi. Ianya berlarutan sehingga kedua-dua gadis tersebut menjadi rebutan kami. Milik siapakah gadis-gadis itu agaknya? Kami berteka-teki sesama sendiri. Nampaknya layanan Aida dan Lia kepada kami seakan-akan sama rata saja. Tak ada yang lebih dan tak ada yang kurangnya. Atau mungkinkah mereka tak ada hati di kalangan kami? Kalaulah begitu, artinya kami sekadar rindu bayangan ataupun bertepuk sebelah tangan. Semua itu menjadi persoalan. Adakah salah seorang itu milik aku? Atau kedua-duanya milik rakan-rakan aku? Kalau iyalah benda ni berlaku, aku redo ajalah. Tak perlu kami berebut-rebut untuk dapatkan mereka, sehingga kami pula yang bermusuhan. Tak ada faedahnya. Lagipun, bunga bukan sekuntum. Nah, mungkin kerana sikap jujur dan ikhlas yang aku miliki, aku menjadi perhatian Ibu Aida. Sebab apa aku berkata demikian? Sebab Ibu Aida sendiri yang mengungkapkan kata-kata itu pada aku. Dia terpikat pada aku kerana aku ni berbudi bahasa dan beradab sopan yang aku miliki. Ya ke? Aku tertanya-tanya dalam hati. Jika betul lah begitu, rupa-rupanya aku diperhatikan oleh keluarga itu selama ini tanpa aku sedar.
Andainya itu semua dapat ku saksikan di dunia ini, mungkinkah bertambah harum dan kemerduannya. Hari demi hari ku nanti dan ku nanti cahaya yang akan menerangi. Bila kan ku pandang alam maya ini, dalam gelap ku rasa hadirannya. Mungkinkah di suatu hari nanti akan dapat aku temui segala apa yang ku ciptakan selama ini. Hari demi hari ku nanti dan ku nanti cahaya yang akan menerangi. Bila kan ku pandang alam maya ini, dalam gelap ku rasa hadirannya. Mungkinkah di suatu hari nanti akan dapat aku temui segala apa yang ku ciptakan selama ini. Sejak itu, aku cuba mengenali diri Aida dan Lia secara lebih mendalam lagi. Benih-benih cinta sudah mula bertumbuh. Benih cinta itu untuk siapa? Untuk si Aida atau si Lia. Nampaknya kedua-duanya aku sayang. Ya, aku sedar. Tak mungkin aku akan memiliki kedua-duanya sekali. Aku perlu membuat pilihan. Ini yang memeningkan kepalaku. Aida mempunyai kelebihannya tersendiri. Demikian juga Lia. Akhirnya, aku begitu sukar untuk membuat keputusan demi mahu menjaga hati mereka berdua. Ini membuatkan kepalaku menjadi bertambah pening. Ia ditambah lagi dengan sindiran rakan-rakan terhadap aku. Mereka menuduh aku sebagai seorang yang tamak kerana mahu memiliki kedua-duanya sekali. Aduh, sangat tajam sindiran itu sehingga ke tulang sumsumku aku terasa. Sebenarnya, aku sendiri tak dapat membuat keputusan kerana amat sukar untuk aku memilihnya. Lama keadaan ini berlalu sehinggalah Ibu Aida mencadangkan aku untuk memilih Lia sahaja. Pada pandangannya, si Lia itu lebih sesuai dan lebih padan untuk diri aku. Tanpa banyak bicara, aku terima sahaja cadangan Ibu Aida itu. Tak rugi aku menerima dia, kerana Lia kelihatan lebih manis dan lebih lawa berbanding Aida. Mulai saat itu, kekusutan pada fikiranku terungkailah sudah. Kini, Lia milik aku. Semua rakan-rakan aku tahu cerita itu. Cuma yang membelenggu fikiran aku, Aida milik siapa? Aku kurang kisah tentang Aida. Biarkan diri Aida itu terserah kepada rakan-rakanku. Sejak itu, Aida sudah mula menjadi rebutan rakan-rakan aku tu.
Naik lucu juga melihat gelagat diorang tu semua. Masing-masing berlakon menjadi manusia baik dan cuba memancing hati Ibu Aida. Namun tak dilayani rakan-rakan aku tu, masing-masing menjadi malu sendiri jadinya. Manakala diri aku dan diri Lia pula mula menjalinkan tali percintaan. Kami sering bertemu ketika Lia bercuti. Pantai dan Camalah sebagai saksi pada pertemuan itu. Tak lama selepas itu, kami terpaksa berpisah. Apabila aku mula kembali ke daerah aku telah mendapat jawatan yang baru, yang lebih baik. Aku terpaksa meninggalkan kerja nelayan demi masa depanku yang lebih terjamin. Manakala Lia pula, dia pun telah berhenti kerja dan dia mahu mengikut bapa saudaranya berniaga di Kuala Lumpur. Sebelum dia berangkat ke Kuala Lumpur, aku sempat bertemu dengan Lia. Katanya, dia terpaksa ke sana setelah diminta oleh ayah saudaranya. Dia juga terasa berat hati mahu meninggalkan aku. Katanya, dia bimbang hati kami akan berubah. Maklumlah, hati manusia seperti pantai. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Namun kata-katanya aku nafikan. Kataku, selagi ada kejujuran dan keikhlasan, tak mungkin hati kami akan terpikat pada yang lain. Dirinya di antara kita membuai rasa penekanan jiwa. Dikau berubah setelah ia tiba, menghanyutkan cinta suci kita. Walaupun kini dikau tiada, tak
Hari terus berlalu dan terus berlalu. Pada malam Lia akan berangkat ke Kuala Lumpur. Aku menghantar dia ke stesen bas Paribuntar. Pada wajahnya terpancar kesedihan dan kepiluan. Aku kesat air mata dia dengan selendang yang aku berikan kepada Lia. Kataku, kalau dia teringatkan aku, lihatlah selendang itu. Dan kau akan hilang segala kerinduan kepada aku. Apa yang berlaku seterusnya? Terlalu lama aku menunggu kabar berita daripadanya. Namun tak ada satu pun kabar berita yang aku terima. Aku mula terfikir-fikir, apakah Lia sudah melupakan aku? Sampainya hati dia. Sampai hati kau, Lia. Dan sebagai membalas dendam terhadap perbuatannya itu, aku kahwin dengan gadis lain yang menjadi pilihan keluarga aku. Puas hati aku. Itulah kisahku yang dah lama berlalu. Kini kisah itu terakam kembali sebaik saja aku bertemu Aida, kakak Lia secara kebetulan. Dia menceritakan kisah-kisah sedih Lia kepada aku sebelum dia berlalu. Katanya, Lia dah tak ada. Dia dah meninggal kerana serangan jantung. Dia sempat berkahwin ketika di hujung-hujung hayatnya. Jodohnya cuma 2 bulan. Dia ditinggalkan suami ketika dia mengandung 1 bulan. Anak itu sudah besar sekarang. Kesian dia. Lelaki itu sepatutnya bukan jodoh dia. Dia tak bertanggungjawab dan panas barat. Kehidupan Lia dengan dia ibarat meniti bara api. Hidup penuh sengsara dan derita. Aku terkedu mendengar perkabaran itu dan aku minta dia mematikan ceritanya. Sudahlah. Sudah. Tak baik mengenangkan kisah-kisah orang yang sudah tiada. Oh Tuhan, berdosakah aku kerana mengkhianati janji aku kepada dirinya untuk hidup bersama? Dan apakah aku bersalah apabila dia berkahwin dengan lelaki yang tak sepatutnya menjadi jodoh dia? Tuhan. Lia, maafkan aku, Lia. Maafkan aku. Semoga dirimu tenang di sana. Diampunkan segala dosa-dosa dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Lia, maafkan aku, Lia. Kehadiranmu di sisiku memberikan harapan. Dikaulah sinar, dikaulah bintang hati. Kelembutan hatimu kasih mendamaikan jiwaku. Aku bahagia dengan cintamu mesra. Tanpa kuduga ada batasannya yang memisahkan kita. Harta dan rupa pilihan dipinta
perpisahan kini terjadi tanpa kerelaanmu. Mungkinkah kita bersua lagi, kasih? Tanpa kuduga ada batasannya yang memisahkan kita. Harta dan rupa, pilihan dipinta yang tiada padaku. Perpisahan kini terjadi tanpa kerelaanmu. Mungkinkah kita bersua lagi, kasih?